HDB, Housing and Development Board daripada Singapura yang PAS dan juga Bersatu main isu itu. Malah saya kata semalam Sanusi dia siap buat ceramah. Saya dengar ceramah dia kata, inilah dia orang DAP. Inilah dia orang DAP, orang Cina yang sekarang ini cuba nak merampas tanah kita. Inilah dia DAP Cina, DAP Cina, Cina DAP, Cina DAP, 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 DAP. Ini mainan dia Sanusi ni. Dan ramai jugalah orang percaya kan. Okey, dia tak cerita pun kepada kita. Kenapa dia nak ambil HDB tu? Ngah Komeng pun kata, dia ambil HDB ni bukan tujuan apa. Bukan tujuan dia nak mengenepikan kepakaran pakar-pakar kita dalam KPKT. Tetapi sekurang-kurangnya kita jangan bodoh sombong. Kita kena belajar daripada bagaimana sebuah negara yang hanya mempunyai tanah sekangkang kera, tetapi dia boleh memberikan satu kemudahan kepada rakyat dia. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng menafikan dakwaan bahawa langkah membawa masuk pakar dari Lembaga Perumahan dan Pembangunan Housing and Development Board Singapura dibuat bagi mengisi kelemahan penjawat awam. Ngah sebelum ini mendapat kecaman daripada beberapa pihak yang mendakwa dia mempunyai agenda perkauman untuk menindas masyarakat melalui Islam, menerusi tindakan membawa pakar tersebut untuk berkongsi kepakaran mengenai program perumahan di Malaysia. Okey. Sanusi kata, cuba racuni pendidikan Melayu, move on. Sanusi kata Amanah. Amanah Kedah menyela tindakan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang didakwa terus memainkan isu perkauman. Pengurusinya Ismail Saleh berkata menerusi video ucapan Sanusi yang tular di media sosial, pemimpin PAS itu mendakwa Menteri Perumahan Ngah Komeng mempunyai agenda tersembunyi apabila membawa konsep pembangunan perumahan dari Singapura. Katanya Sanusi cuba meracuni pemikiran orang Melayu. Kononnya Menteri KPKT itu membawa agenda pilihan raya Kerajaan Tempatan dari Singapura apabila mahu meniru pembangunan rumah perumahan negara jiran itu. Okey. Ini antara statement lah, ada lagi statement-statement lain yang kononnya dia kata inilah cubaan untuk orang Cina nak menyempitkan Melayu, nak membuang hak Melayu dan sebagainya. Okey, saya baca. Kat mana tanah sekangkang kera kat Malaysia ni is? Saya boleh sebut. Kuala Lumpur. Sekarang ini Kuala Lumpur berapa punya putera lah. Orang Malaysia berapa banyak yang mampu. Kenapa? Yang ada pun rumah-rumah flat yang semakin uzur sekarang ini. 5 flat ni tuan-tuan, 50 tahun lebih kurang macam tu, dia dah kena roboh, kena buat baru. Itu minimum lah 50, 60, 70 tahun saja list dia. Jadi sebab itu kita kena faham. Ni saya bacakan. Kawan saya, dia orang Malaysia tapi dia ada keluarga di Singapura. Dia duduk di Singapura ke dia orang Singapura? Tak tahulah, nanti tolong PM saya. Okey, saya baca dia punya statement . Saya baca dia punya statement. Dia kata, okey, saya baca kenyataan kawan saya ni yang duduk di Singapura yang sekarang ni melalui skim HDB. Orang Melayu, ni bukan Cina tuan-tuan, ni Melayu. Saya malah nak sebut nama dia, minta maaf. Dia kata untuk info sikit is, dia kata. Dia kata, Singapura ini, rumah adalah dijamin setiap keluarga akan dipastikan. Singapura ini, rumah adalah dijamin setiap keluarga akan dipastikan akan dapat rumah. Itu yang pertama. Kedua, daftar saja nikah, kita dah boleh register untuk miliki rumah. Ini Singapura. Daftar nikah je dah boleh register untuk milik rumah. Kalau tak kahwin pula, hanya setelah usia kita 35 ke 40 tahun, kalau tak salah lah, baru boleh layak untuk membeli rumah HDB. Kita tidak boleh memiliki lebih dari sebiji rumah. Sekaya mana sekalipun, satu keluarga hanya boleh ada satu biji rumah saja. Ini untuk Singapura lah. Contoh, kalau kita punya rumah HDB dan kemudian nak upgrade ke kondo, teres atau banglo, maka rumah HDB tersebut harus diserah atau dijual kembali. Kemudian sekiranya owner meninggal, macam kes aku, rumah dah baru ditukar ke nama wife, maka aku boleh pegang kalau status aku masih PR. Ini saya tak nak sebut nama dia. Tapi kalau aku give up PR, maka aku tak boleh mewarisi rumah tersebut. Okey, saya tak nak baca yang detail lah. Ada dia terus detail pasal dia dan keluarga dia. Bila beli rumah HDB ni, installment akan dibayar dari duit CPF dalam kurungan EPF. Kalau negara kita EPF. Kalau kata installment RM300 dan contribution CPF kita $1,000 Singapore dollar sebulan, maka $300 itu akan dibayar installment dan $700 daripada akaun kita akan masuk ke dalam akaun CPF kita. Maksudnya kalau kita bayar $1,000 kepada EPF, $300 itu akan untuk bayar rumah HDB itu. $700 masuk dalam akaun kita punya EPF atau CPF dia. Dan kena ingat dekat Singapura CPF dia orang 21% employer, 23% employee. Macam kita 11% employee, 12% ke 13% employer. Okey. So, bila dah beli rumah, duit gaji yang kita selalu bawa balik, tak 1 sen pun kurang. Sebab installment dibayar daripada contribution EPF. Ini teknik yang digunakan oleh HDB ya. Part paling best, rumah aku dia kata. Masa beli dulu hanya 180,000 Singapore dollar. Aku ambil loan 25 tahun. Loan 80,000 dan bayar bulanan aku hanya $278 sebulan. Jangan convert $278 sebulan. Hanya HDB saja yang bagi interest paling rendah. Maksudnya, dia beli daripada HDB. Dia bukan beli daripada bank. Daripada pemaju. Okey? Hanya HDB saja bagi interest paling rendah, bagi menjamin tiap keluarga punya sebiji rumah. Bayangkan, tuan-tuan ada rumah di KL tapi bayar 280 je sebulan. Bayar macam tu, ringgit. Pernah bawa balik family ke KL, moga harap dapat bagi sikit penjarahan pada kau atas pengalaman peribadi sendiri. Okey, rumah yang dimiliki tidak boleh disewakan sekiranya owner berada atau bekerja di Singapura. Tetapi dibenarkan sewa hanya sekiranya kita tidak bekerja atau tinggal di Singapura. Ini menarik. Rumah HDB dia kata dari semasa ke semasa akan di-upgrade juga. Siapa upgrade? HDB upgrade tau. Bukannya orang rumah upgrade. Macam tambah baik, tambah bilik atau renovate oleh kerajaan.
Kerajaan yang renovate dan juga tambah bilik tu. Bayangkan tuan-tuan ada rumah dibagi oleh kerajaan renovate dan tambah bilik. Dan bila government yang renovate akan ada subsidi. Selalunya owner hanya bayar 20%. Contohnya bila dia renovate kena tambahan katakanlah RM50,000, dia hanya bayar 20%, RM10,000 saja. Macam rumah aku sebelum COVID, depa renovate 2 toilet dan main door. Kami hanya bayar $800 saja. Balance-nya semua subsidize government. Dan biasanya bila government upgrade, dia akan upgrade sekali block by block. Jadi tuan-tuan, nampak? Kan saya nak cerita lah. Terima kasih lah kawan saya ni kan. Kalau kau mungkin esok biasanya dia dengar live saya. Bayangkan tuan-tuan, ini macam mana Singapura nak menyelesaikan masalah. Dia nak beritahu, dia tak nak rakyat dia tak ada rumah. Keluarga, bukan rakyat dia. Keluarga tak nak ada rumah. Yang mana ada keluarga, dia nak bagi satu rumah. Yang mana bujang, bila dia usia 35 ke 40, maka dia boleh dapat apply untuk HDB ni. Ni kalau untuk kawasan-kawasan yang banyak tanah, mungkin tak apply lah. Tetapi untuk kawasan yang orang kata terlalu mahal seperti Kuala Lumpur, even Selangor, setengah-setengah area di Selangor, even setengah-setengah area sekarang ini Negeri Sembilan pun mula membangun. Penang for example, boleh apply benda-benda ini. Jadi apa yang kita boleh belajar? Ini kawan saya, pengalaman dia sendiri. Maksudnya kita boleh guna adaptasi perkara tersebut. Sebenarnya itu bila saya baca kenyataan daripada Wan Saiful Wan Jan semalam, saya dengar kenyataan daripada Sanusi, dia tak bahaskan daripada segi kenapa nak bawa HDB, apa keburukan bawa HDB ni. Dia duk bahas apa? Oh, kalau kita bawa HDB ni, maka kita akan kehilangan hak Melayu, Cina akan ambil alih. Inilah dia DAP Cina, DAP Cina, Cina DAP, Cina DAP, DAP. Itu dia punya argument. Jadi macam apa argument kau sebenarnya ni? Kan apa sebenarnya argument? Tak nampak argument. Dia duk main perkauman tuan-tuan. So dia tak bahaskan, okeylah kalau kau tak puas hati, bahaskan secara kenapa HDB ni tak bagus. Kenapa HDB ni satu syarikat yang tak elok sebenarnya kita ambil. Patutnya kita guna kepakaran kita sendiri atau whatever lah. Selama puluhan tahun di dalam negara kita ni, kita tak berjaya menyelesaikan masalah pendapatan penduduk. Saya tahu, even dekat Sarawak, kami sendiri ni, ramai di kalangan kami, tak ramai sebenarnya duduk either rumah parents atau menyewa. Tanah ataupun rumah milik sendiri tu, walaupun sebesar-besar alam rumah tu, tak ada. Even kalau yang ada tanah pun, tanah dia TOL. Temporary Occupation License maksudnya. Tanah yang kerajaan punya. Bukan tanah milik dia yang boleh kerajaan ambil pada bila-bila masa. Poinnya dekat sini adalah kita tak berjaya menyelesaikan masalah penduduk dan kependudukan dalam negara kita dalam keadaan harga rumah makin mahal. Tapi kita duk komplain kenapa orang Melayu kita tak mampu beli rumah. Kita tak ada jalan penyelesaian. Macam mana nak menyelesaikan masalah harga rumah mahal? Tapi bila kita nak bawa satu kepakaran daripada luar yang boleh menyelesaikan masalah kita duk kata main kaum. Kita kata China nak take over. China tu nak bagi harga rumah murah supaya orang Melayu boleh miliki rumah. Kau ada penyelesaian? Tak ada. Sanusi boleh cerita lah, dia cerita kat Kedah. Kat Kedah rasanya paling mahal kat mana? Lobster? Langkawi kot. Negeri lain, tempat lain rasanya tak mahal. Mungkin Sungai Petani lah. Berfikir, berpuluh tahun kita tak berjaya nak menyelesaikan masalah. Berpuluh tahun tuan-tuan. Berpuluh tahun kita tak berjaya menyelesaikan masalah perumahan rakyat. So bila kita kena think outside the box. Terima kasih. Berkemungkinan kita dah kena fikir macam mana nak selesai masalah ni. Kita jangan bodoh sombong lah, arti kata lain. Kita kena keluar. Kita kena tengok orang lain, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Macam mana mereka menyelesaikan masalah. Mungkin Hong Kong ni tak berapa sesuai lah. Rumah dia terlalu sempit. Tapi kita sebagai kerajaan, sebagai menteri, dia kena fikir macam mana cara nak murahkan lagi perumahan yang ada, memudahkan rakyat. Bayang, tuan-tuan tak nak ke nikah je dapat rumah? Nikah je dapat rumah. Nikah satu je lah, nikah banyak tak boleh kan? Kalau tuan-tuan nikah je dah boleh untuk apply rumah di bawah skim. Apa nama skim kita tu nantilah. Siapa tak nak kan? Bagi yang tak mampu lah, bagi yang mampu dia belilah rumahnya banyak kan. Ni bagi yang tak mampu. Sekarang ni pun dekat Sarawak saya tengok rumah dia, ya Allah. Tak ada renovation, tak ada dibaiki selepas bertahun-tahun. Even dekat Selangor pun ada rumah-rumah flat yang tak dibaiki. Jadi tiba masanya kena ada satu skim baru untuk nak memperbaiki kehidupan rakyat, terutama yang tinggal di pinggir bandar dan di tengah-tengah bandar. Mula-mula tu okey lah, tapi after time goes by, keadaan dia tidak dijaga dan sebagainya, kita nampak bagaimana flat itu menghadapi masalah. Dan kerajaan negeri dia ada limited resources. Kan? So kena ada kajian secara keseluruhan daripada federal dan juga negeri kerjasama. Dan akhirnya negeri mana yang benefit? Negeri Kedah juga. Antara negeri ramai orang miskin, negeri Kedah, negeri Kelantan. Ini antara yang akan dapat benefit. Sarawak, Sabah, Kelantan, Kedah, Sabah, Sarawak ni antara negeri miskin paling ramai. Negeri dia kaya.